Dewan. Terima kasih Yang Berhormat daripada Tanah Merah. Yang Berhormat Tuan Yang di-Pertua, Malaysia telah menyertai misi pengaman di bawah Pasukan Interim Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di Lubnan, UNIFIL dengan izin, bermula pada tahun 2007 melalui satu MOU yang telah dimeterai antara Malaysia, United Nations Department of Peacekeeping Operations dan juga UNIFIL. Penggiliran atau gerak terbaru adalah daripada 14 November 2023 sehingga 14 November 2024 dengan melibatkan seramai 853 anggota dan pegawai. Pasukan ini dikenali sebagai Malbat 850-11 dan ini termasuk 29 anggota daripada Angkatan Bersenjata Diraja Brunei. Selain Malaysia, sebanyak 50 negara anggota PBB menyertai misi UNIFIL ini dengan jumlah anggota dan pegawai keseluruhan seramai 10,058 orang. Malbat 850-11 melaksanakan mandat di bawah Majlis Keselamatan PBB Resolusi 425 dan 426 dan tanggungjawab utama pasukan ini adalah pertama, memantau dan memastikan pengunduran Israel Defence Force IDF dari selatan Lubnan, mengembalikan keamanan dan keselamatan antarabangsa dan membantu kerajaan Lubnan memerintah secara efektif di selatan Lubnan. Berdasarkan laporan yang diterima, keadaan semasa anggota dan pasukan Malbat 850-11 Malaysia di Lubnan masih dalam keadaan terkawal. Tahap keselamatan semasa pasukan adalah selamat dan tiada sebarang kemalangan jiwa serta kerosakan aset di kawasan yang dijaga dan dikawal oleh pasukan kita sepanjang tempoh perang antara Hezbollah dan Israel. Kesemua pasukan di bawah Pasukan Interim Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNIFIL, termasuk pasukan Malbat 850-11 yang beroperasi di selatan Lubnan, telah diarahkan untuk tidak melaksanakan operasi rondaan atau pergerakan logistik dan kekal di penempatan masing-masing. Mengambil kira keselamatan petugas, markas UNIFIL juga telah mengaktifkan pelindungan di dalam kubu mengikut prosedur yang telah ditetapkan sehingga keadaan terkawal. Dan seperti yang saya telah tegaskan dalam kenyataan media bertarikh 14 Oktober yang lalu, Kementerian Pertahanan melalui Angkatan Tentera Malaysia akan terus memantau situasi di selatan Lubnan dan akan mengemas kini sebarang perkembangan melibatkan pasukan Malbat 850-11. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Walaupun Yang Berhormat Menteri kata terkawal, tapi rakyat Malaysia dan keluarganya dalam penuh kerisauan ya, keadaan Malbat kita. Kenapa? Kerana kita lihat anggota Malbat di Lebanon. Saya nak tahu apakah anggota Malbat di Lebanon ini dibenarkan membuat serangan tembakan balas sekiranya kedudukan mereka diserang oleh tentera Israel, bagaimana yang dah berlaku ke atas tentera Sri Lanka dan juga Indonesia beberapa hari yang lalu, yang mana kita juga tahu berlakunya kekerapan serangan tembakan senjata api kecil dan tembakan kereta kebal yang dibuat secara sengaja ke atas kedudukan pasukan tentera pengaman Sri Lanka dan Indonesia. Dan seandainya di kem Malbat kita UNIFIL di Marrakech dan tim ini, adakah kita mempunyai Dewan Bedah dan juga Pegawai Perubatan Pakar sebagai persediaan jika berlaku kecemasan sekiranya berlaku serangan tentera Israel? Yang akhir sekali, Yang Berhormat Amir Han, apakah pasukan kita ni bersedia melaksanakan misi evakuasi dari Lubnan sekiranya evacuate, sekiranya PBB memutuskan pasukan pengaman UNIFIL perlu tinggalkan negara tersebut, dan apakah threshold ataupun
garis merah yang ditetapkan oleh PBB untuk pasukan UNIFIL meninggalkan selatan Lubnan, terutama kem-kem permati pasukan pengaman PBB kita berada di garisan biru, termasuk kem Malaysia lah yang berada di Tibnin, bagi mengelakkan pasukan pengaman PBB menjadi mangsa serangan jahat tentera Israel ini. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri untuk jawapan. Terima kasih Yang Berhormat. Memang kita terima hakikat bahawa ketika ini ancaman semakin meningkat dan semua perkara-perkara yang dilalui itu adalah di bawah kawalan UNIFIL, dan UNIFIL telah meletakkan garis panduan, antaranya soal semua ancaman dan cabaran yang dihadapi tertakluk kepada tindakan-tindakan force protection yang telah disediakan. Jadi merujuk kepada soalan khusus ataupun soalan tambahan khusus yang dikemukakan, jika berlaku serangan dari segi force protection measure yang telah ditetapkan, kalau untuk self defense maka memang boleh untuk kita membalas tembakan dan sebagainya, tetapi kalau untuk kita lakukan offensive attack maka itu tidak dibenarkan, kerana peranan dan tanggungjawab pasukan UNIFIL ni adalah sebagai pengaman. Tetapi kalau dia di-attack, maka untuk self-defense, maka boleh dilakukan. Dan untuk soal fasiliti Dewan Bedah dan sebagainya, memang ada fasiliti UNIFIL. Kerana kita harus faham bahawa ada 50 negara lain yang terlibat. Jadi dalam soal menyediakan Dewan Bedah dan sebagainya, maka itu diambil tanggungjawab dan disediakan sendiri oleh UNIFIL, dan ia terletak kira-kira 1 jam daripada kem kita, kem Malbat. Manakala di kem kita sendiri kita ada kemudahan-kemudahan asas untuk merawat level 2, dan pada masa yang sama kita juga telah mewujudkan kerjasama dengan hospital tempatan. Perkara seterusnya yang dipersoalkan ialah soal termination. Semua soal sama ada pengunduran dan sebagainya, kita memang sudah ada plan-plan yang disediakan sekiranya keadaan meruncing, tetapi keputusannya semua mestilah dibuat oleh UNIFIL. Seperti yang telah saya katakan, bahawa kedudukan kita di sana, kita di bawah command structure UNIFIL, semua operasi dan pergerakan kita adalah di bawah tanggungjawab UNIFIL. Mereka yang akan buat keputusan. Jadi sama ada kita undur ataupun tidak bergantung kepada keputusan UNIFIL dan juga persetujuan bersama semua negara-negara yang terlibat menghantar pasukan pengaman, iaitu sebanyak 50 buah negara termasuk negara kita. Bukannya tindakan unilateral kita bersendirian. Untuk makluman Yang Berhormat, Indonesia pun yang mana tentera mereka terlibat cedera atas serangan daripada Israel, Menteri Luar Indonesia membuat kenyataan pada 14 bulan September mereka akan terus bersama menjayakan pasukan pengaman di bawah UNIFIL. Jadi walaupun cedera, keputusan pertama bukan untuk retreat ataupun withdraw. Dah dapat ni. Terima kasih. Dapat sini. Baik, silakan Yang Berhormat Putatan. Terima kasih Yang di-Pertua. Soalan tambahan saya, apakah plan pembangunan yang sedang direncanakan oleh MINDEF dalam meningkatkan kredibiliti serta keupayaan fizikal ketenteraan pasukan pengaman negara, terutamanya untuk berdepan dengan sebarang ketidaktentuan jaminan keselamatan dalam satu-satu misi pengaman antarabangsa yang akan disertai pada masa hadapan? Silakan Yang Berhormat Menteri. Dato' Yang di-Pertua, seperti mana kita sedia maklum, penyertaan kita dalam pasukan pengaman ini bukannya satu yang baru. Kita selain daripada
telah selama 11 tahun berada di Lubnan, kita juga pernah menghantar pasukan-pasukan pengaman di negara-negara lain sebagai menyahut kehendak ataupun keputusan yang dibuat oleh Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu. Jadi dalam soal ini memang pasukan-pasukan kita akan melalui pelbagai latihan dan pendedahan, dan ianya dilakukan di pusat latihan di Port Dickson yang memang terkenal di seluruh dunia. Malah banyak juga negara-negara lain yang menghantar pegawai dan anggota-anggota mereka untuk dilatih di sana. Dan kita juga sentiasa memastikan sebelum anggota-anggota kita, pasukan kita dihantar ke luar negara, mereka mendapat cukup pendedahan dan juga latihan. Atas sebab itulah kita antara pasukan yang sentiasa diyakini, yang mempunyai penghormatan dan pengiktirafan oleh bangsa-bangsa bersatu. Jadi insya-Allah tentunya kita tidak akan menggadai ataupun menyebabkan keadaan risiko yang tinggi kepada nyawa dan juga anggota kita. Jadi itu kita beri jaminan apa-apa misi yang kita akan terlibat, kita akan pastikan anggota kita cukup terlatih dan sangat-sangat bersedia untuk menunaikan tanggungjawab itu demi nama baik negara. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Majlis beransur ke soalan yang kedua. Berikut saya mempersilakan Tuan Lee Chuan Hao, Yang Berhormat Ipoh Timur. Bacakan soalan. Terima kasih Speaker. Ipoh Timur minta Menteri Kesihatan menyatakan mengenai tindakan yang telah dibuat oleh pihak Kementerian susulan kematian seorang pakar perubatan patologi di Hospital Lahad Datu yang dilaporkan telah dibuli di tempat kerja, dan apakah langkah yang dirancang untuk mengelakkan kejadian buli daripada berulang dalam kalangan doktor-doktor. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri Kesihatan untuk menjawab. Terima kasih Badan Di-Pertua. Terima kasih Timur sahabat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani semuanya. Ya, sekali lagi terima kasih Habib Ipoh Timur yang sentiasa menunjukkan sifat cakna dan keprihatinan beliau khasnya kepada para doktor yang kita tahu saban hari bertugas ya memberi khidmat bakti kepada seluruh rakyat Malaysia. Ya, terlebih dahulu juga saya mengambil sekali lagi peluang untuk mengucapkan takziah kepada keluarga mendiang Dr. T yang telah meninggal dunia, yang kita tahu semua adalah 29 Ogos 2024. Ada dua perkara yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Ipoh Timur, Datuk Timbalan Yang Di-Pertua. Yang pertama adalah yang terkait dengan apakah tindakan KKM untuk menangani kes ini, untuk mendapat apa yang dikatakan sebagai closure pada kes ini. Kedua adalah apakah langkah-langkah seterusnya untuk mengelakkan berulangnya kes seumpama ini. Nah, pertama untuk saya sebutkan, KKM telah meneliti perkara ini, dan setelah kita lakukan kajian ataupun jawatankuasa dalaman internal investigation yang dilakukan oleh Jabatan Kesihatan Negeri Sabah berserta dengan Hospital Lahad Datu itu, ini adalah tindakan susulan yang telah saya putuskan dalam POSCAP untuk mewujudkan satu jawatankuasa bebas. Jadi kita sudah lakukan segera ketika berlakunya kematian itu. Ini adalah langkah seterusnya untuk mewujudkan ataupun telah pun diwujudkan ya jawatankuasa bebas siasatan ini yang dipimpin oleh yang berbahagia Tan Sri Burhan bin Dollah mantan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam ya. Dan utamanya yang perlu saya sebutkan adalah term of reference. Term of reference itu adalah antara lain menjalankan siasatan terperinci secara bebas dan inklusif untuk kita ya memastikan ada segalanya dalam siasatan untuk kita ada satu closure dengan izin. Kedua adalah mengenal pasti punca kes insiden kematian berlaku dan mengesahkan sama ada benar wujud apa yang dikatakan sebagai dakwaan buli itu. Dan ketiga adalah menyediakan laporan lengkap ya berhubung hasil siasatan dan penelitian pasukan petugas khas dalam masa 3 bulan. Timbalan Yang Di-Pertua bertarikh
bermula pada 10 Oktober yang lalu. Nah, adapun jawapan kedua ini yang terkait dengan apakah langkah-langkah kami, mustahak untuk saya tekankan betapa mustahaknya, betapa pentingnya untuk pertama-tama mewujudkan dalam iklim ambien suasana kerja, work culture yang kalau dengan izin saya sebutkan sebagai adjust work culture dalam MOH ataupun mewujudkan suatu suasana ambien sekitar kerja, tempat kerja yang mewujudkan dan membudayakan keadilan, empati, compassion dan ihsan belas khasnya daripada mereka yang tertinggi, sama ada konsultan, specialist, junior consultant, senior consultant, dan terhadap mereka yang menjadi yang juga antara pelatih-pelatih mereka, termasuklah yang di MOs yang juga adalah kadang-kadang mengikuti kursus-kursus Masters Medicine mereka, dan juga yang dikatakan sebagai PPS itu ataupun pelatih perubatan siswazah itu ataupun the house officer. Perlunya wujud rasa ataupun perlu diwujudkan, dibudayakan adjust work culture itu yang paling mustahak sekali, dan kita perlu tahu bahawa apapun prosedur dan kerja buat dalam setting hospital itu memerlukan kerja berpasukan. Cardiothoracic surgeon cannot be doing surgery itu tanpa ada scrub nurses, tanpa ada perfusionist dan sebagainya. Jadi sangat mustahak untuk kerja berpasukan itu dibudayakan pertama-tamanya. Adapun langkah-langkah yang lain saya ingin tekankan adalah antara lain apa yang dikatakan sebagai mewujudkan pasukan mental health dan psikososial ini support MHPSS ini yang akan dapat diwujudkan dengan mengutarakan the psychological first aid ataupun PFA, psychological first aid support, itu the first line of defense-nya. Adapun yang lebih mustahak juga untuk saya sebutkan adalah membudayakan ataupun menjadikan amalan yang dikatakan sebagai program sokongan kepada pegawai-pegawai perubatan dan juga petugas kesihatan yang dinamakan Kinsu Koroi. Ini adalah satu amalan yang kalau boleh saya sebutkan yang dilakukan di mana kita punya satu support group dilakukan di beberapa hospital, umpama di HKL, beberapa hospital yang di mana sokongan ataupun kumpulan sokongan yang ditubuhkan untuk khasnya pegawai-pegawai perubatan, the junior doctors yang dipetua, dan juga pegawai latihan siswazah, the house officers dan juga yang lain, di mana dapat diberikan sokongan support dalam usaha mereka untuk mendapat mewujudkan antara lainnya coping capacity untuk mampu berdaya tahan dan juga mampu berdepan dengan setting. Kita tahu hospital itu adalah satu setting kerja yang sangat stressful, bukan saja patient stress tapi juga doktor, juga pakar dan sebagainya. Jadi perlu kepada this approach yang dikatakan ini adalah satu pendekatan yang diamalkan di negeri Jepun. Kinsu Koroi ini adalah satu sokongan daripada kumpulan sokongan daripada yang mereka yang senior kepada yang junior. Juga begitu kita dapat laksanakan sokongan warga kerja KKM turut diberikan oleh rakan pembimbing perkhidmatan awam akrab. Ini kita laksanakan di hampir semua fasiliti KKM, dan juga dengan pendekatan-pendekatan yang lain yang boleh juga saya sebutkan adalah untuk memberikan ataupun mengelak berulangnya apa yang dikatakan sebagai buli ini. Dan ini saya sekali lagi tegaskan bahawa KKM tidak akan berkompromi, KKM tidak akan berkompromi dalam isu buli. Dan dan dengan itu juga saya tahu ada lagi cases walaupun kita berikan 3 bulan untuk kes Lahad Datu mendiang Dr. T itu, Dato' Yang Ketua, untuk kita tangani, kita langsungkan 3 bulan lagi kepada jawatankuasa bebas itu untuk melaksanakan siasatan kepada semua dakwaan-dakwaan buli di seluruh negara. So ada extra 3 month kita berikan kepada jawatankuasa bebas ini yang dipimpin oleh Tan Sri Burhan itu. Tan Sri Burhan memimpin satu jawatankuasa. Kalau diizinkan saya boleh sebutkan nama-nama ahlinya kalau dengan izin. Datuk, kita punya ahli-ahli yang lain, seumpama yang berbahagia Profesor Datuk
Dr. Siti Hamisah, ya, Ketua Pegawai Eksekutif UCSI University, Profesor Ulung, Dr. Louis Lai Ming, ya, juga adalah Profesor Ulung di Fakulti Perubatan Universiti Melaya. Ketiga adalah Profesor Dr. Chan Lai Fong, pakar perunding psikiatri kanan Fakulti Perubatan UKM, dan bahagia Dato' Haji Azman Abu Bakar yang juga merupakan ahli Suruhanjaya Perkhidmatan Awam dan mantan Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Perubatan di KKM dahulu, dan akhir sekali seorang mantan penasihat undang-undang, ya, seorang ahli undang-undang, anggota lembaga berkuasa peranti perubatan, yang bahagia Datuk Muhammad Faizin bin Mahmud. Itu ringkas-ringkasnya yang dapat saya sebutkan dua aspek soalan ini. Yang berhormat, Ya. sila tolongkan. Terima kasih. Terima Berikut, Kalau panjang lagi. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Timbalan Yang Speaker. berhormat, silakan soalan tambahan. Sudah ini pun ringkas jugalah saya pasti. Sudah tentu buli dalam perkhidmatan kesihatan negara kita tidak bermula dengan Dr. Teh. Tapi kita perlu pastikan dia akan berakhir dengan Dr. Teh. Dalam konteks ini, saya nak minta pendirian yang jelas daripada Yang Berhormat Menteri dan juga pihak kementerian. Adakah kementerian punya rencana atau cadangan kurang-kurangnya untuk mengemukakan atas dasar dan prinsip accountability dan ketulusan untuk mengemukakan hasil atau dapatan laporan daripada jawatan kuasa tersebut kepada tidak-tidaknya kepada parlimen, kepada orang ramai, kepada rakyat Malaysia. Keduanya, apakah sebenarnya tindakan yang boleh dan akan diambil sekiranya dapatannya memang terdapat unsur atau memang bukan saja unsur, ada pembulian yang telah membawa kepada kematian Dr. Teh? Apakah maksimum sentence atau maksimum tindakanlah yang boleh diambil dengan izin oleh pihak KKM, dan sudah tentu sekiranya terdapat unsur jenayah PDR dan juga tindakan undang-undang perlu diambil. Tetapi sekiranya tidak didapat unsur jenayah tu, apa yang boleh didapat sekiranya didapati ada unsur pembulian yang telah membawa kepada kematian. Terima kasih. Berhormat Menteri. Terima kasih Datuk Yang Tua. Terima kasih sahabat saya Ipoh Timur. Soalan, ada jawapan. Iya, ringkasnya adalah ketika dapatan diketemui dan dibentangkan kepada kami, ya, daripada jawatan kuasa bebas ini, kita akan mengambil sikap bahawa tidak akan kita sembunyikan ataupun keep secret. Kita akan mengambil sikap untuk mendedahkan atas prinsip accountability, kebertanggungjawaban, dan juga atas prinsip transparansi, ketelusan. Sebabnya mustahak untuk perkara ini dilakukan sedemikian supaya semua pihak dapat mengambil pengiktibaran yang penuh, sama ada pelaku maupun dari sudut policy makers dan eksekutif, ya, pelaksana, dan juga kita sebagai pembuat dasar. Kita mesti tahu akan sebenar-benarnya perkara itu secara granular, secara detail, ya, supaya kita mengambil iktibar dan dijadikan satu polisi seterusnya kalau mau kita ubah polisi berdasarkan evidence, berdasarkan maklumat yang tepat. Jadi oleh kerana itu saya tidak akan berkompromi saya tidak akan berkompromi untuk tidak mendedahkannya, bahkan sebaliknya akan mendedahkannya atas prinsip transparansi, ketulusan, dan atas prinsip kebertanggungjawaban. Dan andainya, ya, jangan lupa apa yang saya lakukan dalam 2018 ketika saya mengadakan satu independence committee untuk menangani satu kes bully yang mungkin boleh ahli-ahli berhormat Google, berakhir dengan satu situasi di mana seorang ketua jabatan, ya, saya tak perlu sebut yang mana, ya, di satu hospital awam, hospital MOH di Lembah Kelang, yang berakhir dengan ketua jabatan itu diambil tindakan lalu dipecat. Dan kerana beliau punya adalah diusaha dudukan tertinggi, ia melibatkan kuasa yang paling tinggi di negara ini. Jadi jangan ambil mudah, dan saya tidak akan berkompromi dalam hal ini. Dan andainya benar wujud evidence, ya, sangat mustahak untuk tindakan itu diambil seterusnya. Andainya juga ia tidak
Jadi kita pun juga mengambil iktibar supaya jangan mudah-mudah ya kita membuat pertuduhan. Itu pun satu hal. Kita mesti mengimbangi sikap dan culture itu yang betul. Terima kasih sekali lagi. Silakan Yang Berhormat Kuala Terima kasih Langat. Tuan Timbaran Speaker. Isu buli bukan satu perkara yang baru. Kita pernah dengar berkaitan dakwaan isu buli dan juga jenayah seksual sebelum ini yang disebutkan oleh Menteri tadi, Ketua Jabatan Ortopedik di salah sebuah hospital KKM yang melibatkan pegawai di bawahnya. Dan baru-baru ni saya dapat maklumat bahawa ada isu buli yang berlaku di hospital KKM juga di Semenanjung yang malangnya juga melibatkan dakwaan melibatkan Ketua Jabatan Patologi juga dan beberapa pakar patologi yang terlibat. Dan saya dimaklumkan ada laporan polis, ada laporan kepada integriti KKM, ada laporan ke pejabat Yang Berhormat Menteri Kesihatan sendiri. Soalnya adalah kalau kekhawatiran kita, kalau ada rentetan apa yang berlaku kepada pakar patologi Datu ini daripada kes yang saya dimaklumkan 4 bulan yang lalu laporan telah dihantar dan kita tak tahu apa tindakan, seolah-olah tidak ada tindakan. Jadi ini sesuatu kekhawatiran di luar sana. Dan apakah sebenarnya yang telah berlaku, kerana kita melihat juga jawatan kuasa bebas yang dibentuk ini adalah selepas berlaku kematian mendiang pakar patologi di Lahad Datu itu. Jadi mungkin boleh memberikan respon. Terima kasih. Terima kasih Kuala Langat. Mestilah jawatan kuasa bebas itu selepas berlakunya tragedi itu, takkan sebelum. Namun nak saya tekankan dahulu bahawa kita telah menubuhkan siasatan dalaman. Ada tuduhan mengatakan kementerian dan saya sendiri lewat. Sejurus selepas perkara itu berlaku, kita telah mengadakan siasatan dalaman. And that was exactly itu juga apa yang saya lakukan dalam tahun 2018. Sebelum kita mengadakan satu jawatan kuasa yang memang completely independent seperti mana yang telah kita tubuhkan untuk menangani kes Lahad Datu kali ini yang dipimpin oleh Tan Sri Burhan. Ya, bekas mantan KPPA. Jadi jangan mudah-mudah mengambil begitu. Sebaliknya juga, ya, kes mungkin hari ini tidak ada pada maklumat Yang Berhormat. Satu kes lagi, satu kematian kes di Hospital Seberang Jaya yang juga dituduh, yang juga didakwa sebagai kes buli. Dan saya memerhatikan, ya, saya memerhatikan apapun dapatan, apapun facts dan figures, datanya, informasinya. Jadi saya pun juga tidak akan mengambil mudah-mudah sikap untuk membuat to jump to conclusion dan membuat tuduhan itu. Terutama ketika kita memerhatikan bahawa soalan tidak kecukupan tenaga di Seberang Jaya itu tidak sebenar-benarnya begitu. Bahkan sebaliknya 25 keperluan MOs di Seberang Jaya Hospital itu, kita punya 30 MOs di sana berbanding dengan hospital-hospital sebalik ya, berdekatan yang sangat berkurangan di Alor-Star, di Sungai Petani. Itu memang mereka punya kekurangan dan defisitnya. Jadi sekali lagi saya sebutkan pada Datuk Yang Ketua di Dewan Yang Mulia ini bahawa kita juga akan mengambil, saya pasti kita juga akan mengambil siasatan awal kes yang baru ini dan juga akan menyusuli mungkin juga dengan jawatan kuasa bebas. Jadi saya tekankan sekali lagi, Julai ia berlaku, tetapi kita telah kita telah mengambil 29 Ogos kes berlaku, tetapi kita telah mengambil sikap menjalankan siasatan dalaman dahulu sejurus, ya, dan juga 10 Oktober adalah penguatkuasaan ataupun tertubuhnya jawatan kuasa bebas yang dipimpin oleh Tan Sri Burhan itu, Datuk Yang Ketua. Jadi put it in perspective. Kita tidak akan berkompromi dalam hal menangani kes buli dan kita mahukan adjust work culture di MOH, satu suasana kerja berpasukan yang adil yang akan menjadi budaya kerja dan saling menghormati dalam rangka semangat madani. Terima kasih Datuk Yang Ketua atas lebihan waktu ini. Terima kasih Yang Berhormat. Berikutnya saya mempersilakan Tuan Muhammad Ismi bin Mat Taib Yang Berhormat Parit
Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi Tuan Dipertua. Soalan saya berbunyi, minta Menteri Dalam Negeri menyatakan usaha-usaha yang telah dilaksanakan oleh kementerian bagi menangani kes kanak-kanak hilang yang dilaporkan semakin meningkat dan merekodkan sehingga 2 kes sehari dari tahun 2020 sehingga 2024. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri KDN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuan Ketua, terima kasih. Terima kasih juga kepada rakan saya di Parlimen Parit. Saya ucapkan terima kasih keprihatinan untuk mengikuti kes kanak-kanak hilang. Berikut saya berikan reaksi. Untuk rekod, tahun 2020, kes anak-anak hilang 792. Tahun 2021, 594. Tahun 2022, 902. Tahun 2023, 779. 2024 setakat September, 780. Jadi jumlah 3,847. Benar seperti soalan yang berhormat, puratanya 770 kes setahun, kurang lebih 2 kes sehari. Yang menariknya adalah daripada 3,847 kes kanak-kanak hilang ini, kanak-kanak ini umur 18 ke bawah, ya, yang berjaya pihak polis jumpa semula adalah 96%. Maknanya bagi setiap 100 hilang, 96 kita selamatkan. Dan yang meninggal atau bila kita jumpa tu mati 10. Ya. Jadi yang bakinya itu masih kita klasifikasikan sebagai masih hilang. Mari kita tengok pula kategori umur kanak-kanak yang hilang ini. Yang paling ramai umur 13 hingga 15, iaitu 54%. Umur 16 hingga 18, 37%. Yang paling ramai hilang adalah anak-anak perempuan, 74%. Memberikan anak-anak lelaki yang hilang 76%. Sebelum saya sebut usaha kerajaan, mari kita tengok puncanya. Punca ialah yang pertama, umur remaja ni dia nak cari kebebasan. Yang kedua, dia ikut kawan. Yang ketiga, dia ikut kekasih. Yang keempat, dia salah faham dengan keluarga. Mengetahui punca-punca ini memberi peluang kepada pihak polis D11 Jabatan Siasatan Jenayah untuk mitigate. Apakah usaha yang boleh kita buat? Usaha ini terbagi 3. Sebelum, semasa insiden hilang dilapor dan selepas. Sebelum ni yang berhormat, kita tumpukan kepada program-program kesedaran. Ya, kita buat Children Awareness Campaign, kita buat Women Awareness Campaign. Jadi program-program kesedaran ini kita tumpukan kepada age bracket remaja yang kita sebut tadi. Untuk rekod, tahun ini saja kita buat 457 program kesedaran, membabitkan 141,000 kanak-kanak. Dan kalau sudah berlaku insiden hilang, kita segera activate. Yang paling penting bila lapor hilang, yang pertama hebahkan seluas mungkin. Kita gunakan Nur Alert. Kita masukkan dalam portal kanak-kanak hilang setelah kita minta izin ibu bapa atau penjaga kanak-kanak. Dan kita luaskan pencarian. Dan bila kita jumpa, barulah kita profilkan kanak-kanak ini dan keluarganya. Jadi selepas insiden kita temui, biasanya kita berikan sokongan terutama dari segi moral dan psikologi kepada keluarga yang terlibat. Syaur saya ialah berlaku saja insiden ini, kalau boleh kita minta jauh, tapi kalau berlaku, jangan tunggu melepasi 24 jam. Sebab ini melibatkan kanak-kanak. Pesan saya adalah lapor segera. Terima kasih. Soalan tambahan yang berhormat Parit. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Rasanya semua kita pada hari ini khawatir dan risau dengan kejadian ini. Kerana kita juga mempunyai anak-anak. Ya. Minta lindung daripada anak-anak kita hilang sebagaimana yang telah berlaku. Satu hari dua kes. Jadi soalan saya, dan saya juga mengucapkan tahniahlah kepada kementerian, dan saya berasa lega kerana 94% rasanya tadi disebutkan anak-anak hilang ini dijumpai. Ya, soalan saya berkaitan dengan adakah kementerian bercadang untuk memperkukuhkan sistem Nur Alert ni, National Urgent Response Alert,
bagi kes kehilangan kanak-kanak ini. Kalau kita tengok dia punya angka ini tak berkurangan, ya. Bahkan kadang-kala ada yang bertambah. Itu soalan yang pertama. Kedua, adakah kementerian bercadang untuk melaksanakan sebarang undang-undang atau polisi baru yang lebih ketat berkaitan dengan keselamatan kanak-kanak? Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Kita jumpa semula dan ialah 96%. Bagi setiap 100, 96 kita jumpa. 4 tak dapat jumpa, ya. Baik. Sistem amaran Nur Alert ni hanya setelah insiden kehilangan berlaku. Ya. Saya sambut baik gesaan Yang Berhormat supaya sistem ini diberikan penambahbaikan jika perlu. Ya, saya sebut bahawa sistem amaran Nur Alert ini dia libatkan pelbagai jabatan, pelbagai agensi kerajaan dan bukan kerajaan, Kementerian Pembangunan Wanita antara watak penting, GRAB, SKMM dan termasuk NGO juga. Tujuan utama hebah seluas-luasnya. Ya. Barulah kita ada peluang untuk kemudiannya meningkatkan kebarangkalian menemui. Buat setakat ini, kalau kita tengok angka, bagi setiap 196 ditemui, bermaksud sistem ini bolehlah kita anggap sebagai berhasil. Baik. Spot on, Yang Berhormat, bila sebut apakah kita punya usaha untuk meningkatkan kesedaran ataupun undang-undang baru. Undang-undang baru saya fikir setakat ini memadai. Sebab bila kita jumpa dan kita profilkan kanak-kanak dan parents, kita dapati kes yang paling banyak kita buka siasatan adalah rogol. Ya. 306 Kanun Kesedaran. Rogol berkumpulan 305. Ya. Bagi kes yang sepanjang kita temui ini, kes 302 kematian yang pembunuhan ini sangat-sangat kecil. Bermaksud bila dia ikut kawan, dia ikut kekasih, dia cari kebebasan. Jadi data menunjukkan kalau itu berlaku, punca dia hilang lari pada rumah, dilapor oleh keluarga hilang, berakhir dengan kita buka fail siasatan berkait dengan kes rogol. Jadi, mari kita tengok negeri. Selangor nombor 1, nombor 2 Kedah, nombor 3 Johor. Jadi, program kesedaran kita yang saya sebut 457 tadi, kita lebihkan 3 negeri ini dan 141,000 ini adalah angka setakat tahun ini. Saya buat masa sekarang, saya berpendapat kanun keseksaan dan undang-undang yang ada memadai. Yang patut menjadi fokus dan tanggungjawab bersama kita adalah tingkatkan program kesedaran, terutama keibubapaan dan kekeluargaan. Walaupun ini bukan forte KDN, ini forte Kementerian Pembangunan Wanita, tapi kerana usaha kerjasama rakan strategik itu berlaku, polis dan Kementerian Wanita, kita tingkatkan program ini. Dan saya menggesa Yang Berhormat melalui pusat khidmat masing-masing yang sudah pun menjalankan program kesedaran, tingkatkan dan perhebatkan. Saya bersedia berkongsi data-data yang lebih meluas sebab itu akan memberikan kita panduan. Kita buat polisi tak boleh meraba-raba. It has to be a data-based policy. InsyaAllah kalau kita harap kejayaan, itu boleh kita capai. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Ledang. Terima kasih Tuan Timbalan Yang Bertua. Soalan tambahan saya berkait dengan apa yang disebutkan oleh Mohd Menteri tadi tentang punca kehilangan anak-anak, khususnya berkenaan dengan keluarga. Apakah pihak kementerian ada saranan supaya kita menggunakan tunjang keluarga itu sebagai satu asas untuk memastikan supaya kes ini dapat dikurangkan, dengan itu mengadakan satu gabungan kerja di antara Kementerian Dalam Negeri khususnya dan juga Kementerian Wanita, Keluarga dan Masyarakat untuk benar-benar melihat keluarga sebagai tunjang untuk mengelakkan daripada kes-kes kehilangan pada masa akan datang. Terima kasih. Ya, Yang Berhormat Ledang, dari sudut governance, Kabinet dia ada banyak jawatankuasa khas Kabinet. Ya, jadi sudah pun ada jawatankuasa khas Kabinet berkenaan ini, termasuk Majlis Sosial Negara dan sebagainya. Dan tajuk ini memang selalu mengisi agenda perbincangan di mana Kementerian Dalam Negeri adalah sebahagian daripada jawatankuasa-jawatankuasa ini.
Jadi itu adalah dari segi governance yang sudah sedia ada. Yang saya syorkan tadi ada ikhtiar di luar daripada kerajaan. Yang saya anggap ini harus mengambil pendekatan menyeluruh, melibatkan penglibatan semua. Terima kasih. Yang berhormat, sekarang tamatlah sesi untuk waktu pertanyaan menteri pada hari ini. Pertanyaan bagi jawab lisan. Kita mulakan pertanyaan-pertanyaan bagi jawapan lisan. Saya silakan Tuan Zahir bin Hassan, Yang Berhormat Orang Semaju. Pindaan RUU dibahas jua demi desa dan kota raya. Terima kasih Yang di-Pertua. Soalan satu soalan saya. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Orang Semaju. Terima kasih Yang di-Pertua. Saya mohon supaya pertanyaan ini Yang di-Pertua dijawab bersekali dengan pertanyaan daripada YB Kulim Bandar Baru pada 18 November nanti kerana menyentuh isu yang hampir sama. Terima kasih Yang di-Pertua. Untuk makluman ahli Yang Berhormat, KL Strike Force merupakan satu unit khas bersepadu yang ditubuhkan secara pentadbiran melalui Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Keselamatan Negeri atau JKKN Wilayah Persekutuan Bilangan 1 tahun 2024 pada 27 Mei yang lepas. Jadi objektif KL Strike Force ini adalah untuk menangani isu-isu keselamatan dan ketenteraman awam secara pantas, berkesan dan berterusan di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Sebelum penubuhan KL Strike Force, tiada penyerasan bagi operasi-operasi bersepadu agensi penguatkuasaan dan keselamatan di Kuala Lumpur, dan dalam hal ini KL Strike Force telah mengambil alih tanggungjawab menjalankan operasi bersepadu secara mikro dan juga makro, bertindak secara aktif terhadap isu-isu yang menyentuh hal-hal keselamatan dan ketenteraman awam, sama ada yang tular di media sosial maupun aduan awam. Jadi saya sendiri selaku YB Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan merupakan penasihat kepada KL Strike Force ini dengan digerakkan oleh agensi-agensi utama yang lain sebagai ahli yang tetap. Adalah tidak tepat Yang Berhormat untuk mengatakan tiada pengurangan ke atas kes-kes persundalan di Kuala Lumpur ini, ya, kerana data pada tahun 2023 sendiri menunjukkan hanya 159 serbuan dan 540 tangkapan sahaja berbanding suku ketiga tahun ini. Jadi ingin saya kongsikan statistik semenjak penubuhan KL Strike Force ini, pihak Polis Diraja Malaysia PDRM bersama agensi penguatkuasaan telah menyerbu sebanyak 209 buah premis yang menawarkan perkhidmatan persundalan. Statistik serbuan bermula daripada tarikh 27 Mei 2024 hinggalah 30 September 2024 menunjukkan seramai 781 orang telah ditangkap, terdiri daripada 149 orang warga tempatan dan diikuti 632 orang lagi warga negara asing berusia di dalam lingkungan 18 hingga 61 tahun. Tindakan pembenterasan giat dijalankan bagi menyekatkan aktiviti persundalan terutama di kawasan yang dikenal pasti berpotensi dalam menawarkan aktiviti ini, dan tiada tindakan pilih kasih sama ada penawaran persundalan golongan elit maupun golongan bawahan akan diambil tindakan yang sama. Cuma cabaran kita sekini ialah hotspot terbaru persundalan yang dikenal pasti oleh KL Strike Force adalah contohnya kedai makan dan juga medan selera di sekitar Kuala Lumpur. Itu di Jalan Pudu dan Jalan Lok Yu, di mana modus operandi sindiket ini telah pun bertambah kreatif dengan menjadikan premis-premis ini sebagai lokasi mengiklankan perkhidmatan persundalan mereka. Malahan memasuki era pasca normal, cabaran KL Strike Force adalah membenteras kegiatan persundalan yang sudah mula berpindah daripada premis konvensional kepada platform digital. Lebih-lebih lagi apabila rumah inap, hotel, kediaman peribadi juga turut dijadikan sarang aktiviti ini. Dalam hal ini, kerajaan menyeru supaya komuniti setempat menjadi juga mata-mata dan melaporkan aktiviti seumpama ini kepada adu@kl 2.0 atau mana-mana saluran aduan agensi yang menjadi ahli kepada KL Strike Force semudah dengan menggunakan hashtag KL Strike Force di hantaran sosial media.
Jadi selain daripada itu, DBKL juga mengetahui operasi bersepadu melalui inisiatif Smart Partnership antara agensi-agensi kerajaan ke atas premis perniagaan warga asing, termasuklah dengan PDRM, Jabatan Immigration, Kementerian Perdagangan, dan dalam negeri dan juga kos sara hidup, Jabatan Kastam pun ada, dan juga jabatan dalam DBKL sendiri. Jadi sehingga September 2024, 4 siri operasi bersepadu telah pun dilaksanakan, dan dalam operasi tersebut 11 premis perniagaan telah dipantau, dan daripada jumlah tersebut 4 premis telah diambil tindakan tutup serta-merta di bawah Seksyen 101 dalam kurungan 1V Akta Kerajaan Tempatan 1976, ekoran dikendalikan sepenuhnya oleh warga asing. Manakala sebanyak 8 siri tindakan khas ke atas premis-premis perniagaan oleh warga asing telah dilaksanakan, sebanyak 59 buah perniagaan telah dipantau, dan daripada itu 15 premis telah ditutup, 53 notis kesalahan telah dikeluarkan, 22 tindakan sitaan telah dilaksanakan, dan 22 kertas siasatan juga telah dibuka. Seterusnya, bagi tindakan khas penjaja warga asing pula, 21 siri tindakan khas telah dilaksanakan sehingga September 2024. Sebanyak 2,261 kes sitaan terhadap penjaja warga asing telah dilaksanakan di sekitar Kuala Lumpur. Jadi yang di-Pertua secara ringkas yang saya nak bagi tahu, InsyaAllah saya pun sebenarnya menerima jolukan orang kata 3 wanita besi yang di-Pertua, iaitu saya, Datuk Bandar dan juga Datuk KP yang menjaga KL ini. InsyaAllah kita akan lihat Kuala Lumpur ini bersih dari segala perkara-perkara yang menjadi concern kepada kita warga, dan insyaAllah saya juga nak ingatkan jangan macam-macam di Kuala Lumpur ni. Terima kasih, Tuan. Soalan tambahan Yang Berhormat Bangsa Maju. Terima kasih daripada atas jawapan daripada YB Menteri. Saya masih mencari-cari, ya, selepas jawapan yang terberikan tadi, mencari-cari apakah matlamat akhir, end game, ya, daripada penubuhan KL Strike Force ini, dan adakah KL Strike Force ini juga selaras dengan plan struktur Kuala Lumpur 2040 bagi kita menangani isu-isu yang kita ada di Kuala Lumpur ini. Soalan tambahan sedikit lagi, yakni kita difahamkan YB Menteri ada buat lawatan di China. Boleh tak kongsi sedikit hasil daripada lawatan tersebut, di mana boleh kita mengambil manfaatnya bagi kepentingan warga kota? Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Yang betul, untuk maklumat ahli berhormat, matlamat akhir kita lah untuk KL Strike Force ni adalah untuk mencapai pengurangan jenayah secara menyeluruh dan mewujudkan kawasan-kawasan yang selamat dan harmoni selaras dengan visi yang saya selalu sebutkan, Chase City di Kuala Lumpur itu, iaitu clean, healthy, advanced, safe dan juga eco-friendly city. Yang telah saya perkenalkan, dan matlamat ini turut sebenarnya Yang Berhormat menyokong PTKL 2040 yang beraspirasi menjadikan Kuala Lumpur sebagai sebuah bandaraya yang selamat, sejahtera, mampan dan juga berdaya huni untuk semua, tak kiralah kepada penduduk maupun kepada pelancong dan juga pelabur. Jadi aspirasi kerajaan adalah untuk menjadikan kawasan yang sebelum ini dikenali sebagai hotspot jenayah, seperti contohnya Lorong Haji Taib, Chowkit, Pudu, Bukit Bintang dan sebagainya, sebagai zon yang bebas jenayah. Jadi walau bagaimanapun, selain pada penguatkuasaan, kita juga ada usaha untuk inisiatif yang kita namakan inisiatif placemaking, dengan mengenal pasti kawasan-kawasan tumpuan jenayah ini yang akan kita ubah menjadi ruang yang lebih selesa, aman, selamat, seperti contohnya di taman-taman, lorong-lorong yang cerah dan sebagainya. Juga di pusat komersial, ya. Jadi usaha ini turut disokong juga oleh teknologi terkini, dan teknologi terkini ini sebenarnya berpotensi untuk kita laksanakan di Kuala Lumpur. Dan inilah seperti yang Berhormat tanya tadi, bagaimana lawatan saya di China, dan lawatan saya alhamdulillah memberikan impak yang saya rasa sangat baik, ya, di mana kita belajar daripada China, Republik China, di mana mereka menggunakan
dipanggil sistem smart city, ya. Saya telah pergi di smart city, contohnya di Longgang District Council, di syarikat-syarikat besar seperti Baidu dan juga Huawei contohnya, dan mereka menggunakan teknologi secara menyeluruh dan meluas. Bagaimana dalam kita menyelaraskan kerja-kerja di bandaraya besar, benarnya ia sangat-sangat dibantu oleh sistem smart city yang menggunakan teknologi tinggi termasuk AI. Terima kasih. Yang Berhormat Kulim Bandar Baru. Baik, terima kasih kepada Yang di-Pertua. Baik, oleh kerana soalan saya bersama dengan soalan Wangsa Maju, tetapi bukan soalan asas, jadi saya terpanggil untuk bertanya soalan tambahan lah. Susulan Harian Metro pada 22 Jun 2024 lalu menerusi laporan eksklusif bertajuk Hanyir Lubuk Dosa mendedahkan lubuk-lubuk pelacuran tertua di Ibu Negara. Kemudian pada tarikh yang sama juga Perdana Menteri menegaskan wujud elemen rasuah dalam kegiatan persundalan dan meminta Menteri Wilayah dan Datuk Bandar untuk menangani isu ini. Dua soalan saya telah pun dijawab. Jadi soalan ketiga saya itu, adakah pihak kementerian telah mengambil tindakan kepada penguatkuasa yang melindungi aktiviti persundalan menyebabkan ianya masih aktif? Mungkin adakah ianya diambil tindakan sehingga ke peringkat membuang kerja kepada penguatkuasa yang melindungi, sebab saya nampak isu ini tak ada kesudahan walaupun dah lama dan berpanjangan. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Baru. Jadi insya-Allah sebenarnya memang perkara-perkara seperti unsur-unsur rasuah ini kita kena melaksanakan dengan tekad yang tinggi. Jadi insya-Allah di BKL sendiri, Jabatan Wilayah Persekutuan, kita mengambil tindakan yang tegas dan tak ada kompromi. Telah beberapa kali saya sebut tiada kompromi kepada unsur-unsur yang terkait dengan jenayah rasuah dan sebagainya. Jadi yang ini sebenarnya kita ada beberapa peringkat dalam pelaksanaan. Apabila kita ambil aduan, terima aduan contohnya, maka apa yang kita akan lakukan ialah kita akan masukkan juga dalam jawatan kuasa untuk melihat kepada disiplin petugas tersebut. Kemudiannya jika ada misalnya aduan-aduan yang melibatkan SPRM, kita tidak akan melindungi dan tetapi kita akan memberikan seluas-luasnya kuasa kepada SPRM untuk melaksanakan orang kata siasatan, dan kemudiannya jika tertuduh ataupun yang adu itu ada kesalahan-kesalahan jelas, maka kita akan ambil tindakan yang seperti mana yang seharusnya. Terima kasih. Soalan yang kedua, saya memsilakan Datuk Wira Hajah Mas Emirmiyati binti Haji Sulaiman Yang Berhormat Masjid Lanah. Binti Haji Samsudin. Oh, sorry. Samsudin. Jawab. Yang Berhormat Menteri Suka ke Melaka, soalan saya nombor 2. Yang Berhormat Menteri Pelancongan Seni dan Budaya. Terima kasih Tuan Ketua. Terima kasih Yang Berhormat daripada Masjid Tanah. Saya memohon menjawab sekali soalan daripada Yang Berhormat Padang Besar pada 6 November 2024. Ada berkaitan. Okey, terima kasih Tuan Ketua. Untuk maklumat Yang Berhormat atas soalan yang dikemukakan kepada Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEK, kerajaan pada 21 Mei 2024 telah diluluskan syarat-syarat kelayakan baru penyertaan program Malaysia My Second Home M2H, di mana tiga kategori baru diperkenalkan, iaitu kategori Petinim, Go dan Siwa, serta satu kategori khas di bawah zon ekonomi khas / zon kewangan khas supaya menjadikan lebih fleksibel serta mesra berlabuh. Dari kelulusan sehingga
14 Oktober 2004, Motek telah menerima sebanyak 249 permohonan baru termasuk tanggungannya berdasarkan syarat-syarat baru program MN2H. Motek sebagai one-stop center yang bertanggungjawab menerima dan memproses permohonan tersebut. Seterusnya akan dihantar kepada agensi terlibat untuk tapisan keselamatan. Lepas itu, dokumen permohonan akan dihantar kepada Jawapan Immigration Malaysia JIM untuk pertimbangkan dan kelurusan. Sampai sekarang daripada jumlah keseluruhan permohonan yang diterima sebanyak 34 permohonan, 11 prinsipal dan 23 tanggungan telah diluluskan. Untuk makluman yang berhormat juga, dalam usaha penambahbaikan terhadap program MN2H, di samping mewajibkan permohonan program MN2H mengemukakan sijil berkelakuan baik, Motek juga tidak berkompromi dengan aspek keselamatan negara dan menandakan supaya setiap permohonan perlu melalui proses tapisan keselamatan oleh Polis Diraja Malaysia. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan yang berhormat Masjid Tanah. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Soalan saya, berapa lamakah masa yang diambil untuk sesuatu permohonan? Dan yang kedua, saya ingin mendapatkan penjelasan daripada pihak Menteri kenyataan-kenyataan yang dikongsikan oleh pemain-pemain industri MMTH ini apabila saya bertemu dengan mereka. Adakah benar ada sebuah syarikat yang bernama Elite Agency dilantik sebagai sub-agent oleh syarikat Wira Mesra Unggul yang mempunyai lesen berdaftar di bawah MMTH ini, dan Wira Mas Unggul ini bertindak seolah-olah mereka ini sebagai master agent. Mohon Yang Berhormat Menteri nyatakan sama ada ianya benar ataupun tidak, kerana ia boleh merosakkan nama Yang Berhormat Menteri dan juga Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya ini yang mendukung usaha-usaha bagi memperkasakan MMTH ini, dan kita tidak mahu ada syarikat yang memonopoli industri MMTH ini apatah lagi industri MMTH ini terdedah kepada tohmahan apabila melibatkan kewarganegaraan yang terkait dengan soal kedaulatan negara dan juga soal keselamatan negara. Mohon penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat daripada Masjid Tanah. Saya jawab berapa lama kita proses. Memang kita letakkan tembok permohonan proses 30 hari. Tetapi kita akan cuba daya upaya mencepatkan. Daripada polis, dia bagi tahu dia mungkin ambil 2 minggu. Sorry. Dan juga immigration mungkin ambil 2 hari 3 hari, tertakluk kepada pegawai ada atau tiada penduduk sana menjaga MN2H. Tadi mengenai kata master mind ataupun master agent ini memang tiada. Kalau ada sila tolong bagi saya maklumat mana satu. Tapi di bawah kita sekarang jumlah total saya tiada jumlah pasal saya baru balik daripada promosi di luar negara. Nanti saya akan jawab bertulis. Okay. Baik, berikutnya saya mempersilakan Yang Berhormat Goping. Terima kasih kepada Timbalan Speaker. Terima kasih kepada Menteri kerana memberikan jawapan tadi. Saya ada 2 soalan berkenaan dengan program MM2H. Memandangkan MM2H ini hasrat adalah untuk menjana pendapatan dan mempertingkatkan aktiviti ekonomi dalam negara, dan ianya melibatkan dengan kedaulatan negara dan juga kewarganegaraan. So, saya mendapati bahawa ada 2 isu yang saya kena bertanyakan dengan Menteri. Pertamanya, isu ini selalunya ataupun baru-baru ini dipermainkan oleh individu-individu yang tidak bertanggungjawab. Bahawanya MM2H ini memberikan
kelayakan ini kepada sesetengah individu ataupun tumpuan kepada beberapa negara tumpu saja. Dan akhirnya kata banyak ada lambakan masuk warga asing berasal dari China yang menetapkan di dalam negara kita. Dan malah tuduhan itu kata jutaan rakyat ataupun warga asing itu sudah menetap di dalam negara kita. Saya ingin memohon penjelasan daripada Menteri sama ada perkara ini betul ke tidak menjelaskan dalam Dewan Yang Mulia ini. Itu pertama. Keduanya, dakwaan oleh MM2H Association bahawanya syarat-syarat yang baru ini ada syarat-syarat yang lebih ketat dan bagi mereka mungkin akan menyebabkan proses ataupun kelayakan mereka lebih susah berbanding dengan dulu. So saya ingin bertanya kepada Menteri, apakah unjuran kementerian bahawanya selepas syarat-syarat ini bagu ini diperkenakan, adakah ada sebarang unjuran yang akan kita lihat pada masa akan datang lepas syarat-syarat baru ini diperkenakan. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Yang Berhormat. Yang Berhormat, dalam ini MM2H memanglah membantu negara boleh buat satu perkembangan ekonomi dalam negara kita. Tadi soalan itu, individu itu, kelayakan itu semua, memang berita-berita dalam sekarang, dalam market ini, macam-macam ada. Pasal ada punya re-register MM2H sebagai ejen, ataupun ada punya ejen daripada lama, re-register memang ada kita pantah. Pasal ada ejen, dia kasih lesen, kasih sewa orang. Kita sudah dapat siasat dan juga dia punya office, pejabat pun tiada. Inilah jadi satu masalah. Inilah orang-orang tidak berpuas hati, macam-macam. Orang kata tengah izin fake news di seluruhan. So kita akan monitor, kita akan jawab. Macam baru-baru ini di berita saya sudah jawab satu kali sudah mengenai isu dapat fake news ini. Dan juga dalam ini ejen ini sekarang sehingga 16 Oktober 2024 kita sudah lulus 229 ejen MM2H telah bertata dengan motif. So kata monopoli punya cerita memang tiada. Tadi mengenai syarat-syarat ini saya mau bagi sedikit pandangan bagi sama kita. Kita punya syarat-syarat sekarang memang apa sepatut dinaik taraf kita dinaik taraf, apa sepatut tidak payah di dalam syarat kita ambil keluar, kita berbincang mentandatangannya sama kementerian-kementerian lain, termasuklah pejabat AG ataupun dalam kementerian, kita PU duduk bersama-sama berbincang. Tadi mana-mana kalau pihak tidak berapa terang, nanti kita boleh berbincang duduk luar di coffee house, kita boleh jelas lagi. Itu saja, Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Berikut soalan yang ke-3. Saya mempersilakan Tuan Haji Aminul Huda bin Hassan Yang Berhormat Seri Gading. Terima kasih Datuk Speaker. Merah-merah buah saga. Soalan Seri Gading nombor 3. Yang Berhormat Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri untuk menjawab. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih Seri Gading. Untuk makluman, pada masa ini Malaysia sedang giat melakukan usaha-usaha untuk meraih sokongan daripada negara-negara anggota BRICS berhubung hasrat Malaysia bagi menyertai organisasi antara kerajaan berkenaan. Yang Berhormat Menteri Luar Negeri telah mengutus surat rasmi kepada Menteri-Menteri Luar Negeri daripada 9 negara anggota BRICS untuk tujuan tersebut. Kehadiran seorang Menteri Kanan Malaysia di sidang kemuncak Heads of States of Government and Governments in the BRICS Outreach BRICS Plus penghujung bulan Oktober ini dilihat sebagai peluang untuk meraih sokongan daripada pemimpin-pemimpin negara-negara anggota BRICS. Berdasarkan kriteria dan syarat yang perlu dipatuhi Malaysia untuk diterima sebagai calon ahli baru, diperhatikan bahawa objektif
Perluasan gagasan BRICS pada masa ini dilihat tertumpu kepada usaha untuk menangani isu-isu ekonomi dan juga isu pembaharuan atau reformasi pertubuhan bangsa-bangsa bersatu atau United Nations. Dari pemerhatian kerajaan, terdapat pelbagai potensi dari segi ekonomi yang boleh diraih oleh Malaysia melalui penglibatan yang lebih erat dengan gagasan BRICS. Antara faedah signifikan boleh dimanfaatkan Malaysia adalah menjadikan BRICS sebagai satu landasan untuk mengetengahkan pandangan dan pendirian mengenai isu-isu ekonomi serantau melalui dialog, forum, perbincangan dengan negara-negara anggota BRICS yang rata-rata terdiri daripada kuasa-kuasa utama ekonomi dan negara pesat membangun. Penglibatan dalam dialog dan perbincangan ini membuka peluang yang lebih luas kepada Malaysia untuk memperbagai dan memperkukuhkan hubungan strategik dengan negara-negara anggota BRICS. Tanpa menjejaskan hubungan dengan rakan dagang utama sedia ada, Malaysia boleh mengambil peluang untuk mempertingkatkan hubungan ekonomi dengan negara-negara seperti Rusia, Brazil, Afrika Selatan dan UAE sama ada dari segi pelaburan maupun perdagangan dalam sektor-sektor strategik. Hasrat untuk menyertai BRICS ini juga adalah selaras dengan pendirian Malaysia sebagai sebuah negara bebas dan mengambil sikap terbuka dalam kerjasama antarabangsa. Penyertaan dalam BRICS juga akan melengkapkan peranan aktif Malaysia dalam rangkaian kerjasama ekonomi serantau dan antarabangsa antaranya ASEAN, APEC, OIC dan seperti yang diumumkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Malaysia juga sedang mempertimbangkan untuk menyertai pertubuhan kerjasama ekonomi dan pembangunan OECD sejajar usaha memelihara hubungan baik dengan semua rakan dagang. Di samping itu, selaras dengan komitmen Malaysia untuk memaju dan memperluaskan agenda Global South, penyertaan Malaysia dalam BRICS dilihat boleh dijadikan landasan untuk mengetengahkan isu-isu dan cabaran khusus yang menghadapi negara-negara Global South. Terima kasih. Soalan tambahan yang berhormat. Terima kasih kepada jawapan daripada Timbalan Menteri yang panjang dan sangat baik. Persoalannya apa yang kita faham, iaitu Menteri Luar menyatakan bahawa BRICS bukanlah blok anti barat dan keterlibatan Malaysia dengan BRICS mungkin akan membawa kepada perubahan secara pendekatan dasar luar negara. Memandangkan pada ini, jika Malaysia berjaya menyertai BRICS, apakah ia akan mengubah status berkecuali dan adakah ia akan menyebabkan hubungan perdagangan dua hala dengan negara-negara barat akan tergugat? Berapakah unjuran nilai perdagangan pelaburan yang akan masuk sekiranya Malaysia berjaya menjadi anggota BRICS? Dan bagaimana kementerian menggiatkan usaha menarik pelaburan dari negara-negara seperti Rusia, Brazil dan lain-lain yang anggota telah sedia ada dalam BRICS? Dan soalan terakhir, bagaimana penyertaan Malaysia dalam BRICS dapat menyokong agenda pembangunan lestari Malaysia? Dan bagaimana reaksi rakyat Malaysia sendiri terhadap penyertaan Malaysia dalam BRICS, khususnya pemain-pemain industri negara kita? Terima kasih. Terima kasih Sri Gading. Soalan ini soalan panjang tapi jawapan mungkin saya bagi 2 poin dalam 2 poin. Satu ialah BRICS terdiri daripada Brazil, Rusia, India, China, Afrika Selatan dan juga Ethiopia, Iran, Mesir dan UAE. 9 negara ni. Walaupun ada persepsi atau tanggapan bahawa BRICS ni semacam tidak bersetuju dengan blok barat, tetapi sebenarnya negara seperti Brazil, Mesir, UAE, pendirian dasar luar mereka sama semacam Malaysia, bahawa negara kita berkecuali dan negara kita berkawan dengan semua pihak. Dan ini saya rasa penyertaan Malaysia dalam BRICS akan membantu mengukuhkan BRICS sebagai satu pertubuhan
yang berkecuali, yang juga berbaik dengan semua pihak dan berhasrat untuk membangun dan mengukuhkan sistem multilateral, terutamanya melancarkan reformasi pertubuhan bangsa-bangsa bersatu atau United Nations. Poin kedua saya ialah bahawa walaupun ada dikatakan penyertaan Malaysia atau permohonan keahlian Malaysia akan menjejaskan hubungan ekonomi kita dengan blok barat, tapi sebenarnya dalam tahun ini kita menyambut atau pengumuman pelaburan dari Google, dari Oracle, dari Amazon. Semua ni syarikat-syarikat gegasi barat, syarikat-syarikat gegasi Amerika Syarikat, ini menunjukkan bahawa dasar berkecuali kita, dasar tidak memihak kita, dasar non-align kita diterima oleh syarikat-syarikat gegasi barat dan juga diterima oleh semua pihak. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat tekan. Yang Berhormat sebelum. Okey, terima kasih Timbalan Yang di-Pertua. Soalan saya, adakah kerajaan sudah menyediakan mekanisme yang digunakan untuk memastikan SME tempatan, iaitu industri kecil dan sederhana, tidak tenggelam dan mampu bersaing dengan negara-negara seperti China, India dalam blok BRICS yang mempunyai pengaruh lebih besar dalam ekonomi dunia, khususnya dalam aspek produktiviti, inovasi dan teknologi? Apakah alasan utama kerajaan untuk mempertaruhkan ekonomi negara dalam blok BRICS untuk memastikan perdagangan dan pelaburan asing meningkat dan dapat memperkukuh nilai mata wang ringgit yang kita tahu tidak perlu lagi menggunakan dolar Amerika? Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Penyertaan BRICS tidak berkaitan dengan apa-apa saja perjanjian perdagangan. So BRICS tidak membawa perjanjian perdagangan, bermakna bahawa dia tidak ada melibatkan apa seperti membuka pasaran kita kepada sesiapa dalam konteks BRICS. Dan sebenarnya negara kita sudah ada FTA ataupun perjanjian perdagangan dengan negeri China dan juga hubungan dengan negara lain. So kita masuk ataupun tidak masuk BRICS, konteks itu tidak ada kaitan dengan persaingan di antara SME kita dengan produk-produk daripada negara-negara lain. Untuk memperkasakan SME dan untuk memperkasakan negara kita, kita nak memperkasakan rantaian pembekalan ataupun supply chain kita supaya syarikat-syarikat kita boleh supply ataupun membekal kepada syarikat-syarikat dunia di Malaysia dan di seluruh dunia. Adakah kita akan menjejaskan mereka? Tidak. Penyertaan BRICS tidak akan menjejaskan ekonomi ataupun khususnya SME kita. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Berikut kita ke soalan yang keempat. Saya silakan Datuk Haji Ahmad bin Saad Elias Yahya, Yang Berhormat Pokok Sena. Assalamualaikum, salam sejahtera. Hujan di merata tempat, banjir juga di merata tempat. Soalan saya nombor 4. Silakan Yang Berhormat Menteri Jabatan Perdana Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Yang Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Pokok Sena. Izinkan saya untuk memberikan pencerahan dan jawapan sebaiknya. Alhamdulillah, kerajaan berterima kasih atas sokongan Yang Berhormat terhadap pindaan kepada Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah 1965. Pindaan ini merupakan tanggungjawab bersama demi memperkasakan institusi perundangan dan kehakiman syariah di Malaysia. Untuk makluman ahli Yang Berhormat, bagi memastikan proses berlaku secara teliti dan menyeluruh, beberapa sesi libat urus dengan pihak berkepentingan telah pun dibuat untuk mendapatkan pandangan terhadap pindaan yang dicadangkan. Di antaranya adalah sesi libat urus bersama dengan Ketua Hakim Syar'i Negeri-Negeri, Jabatan Peguam Negara dan Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Sesi libat urus bersama dengan Ketua Pendakwa Syar'i dan Ketua Pegawai Penguatkuasa Agama. Sesi libat urus bersama dengan Majlis Agama Islam Negeri-Negeri. Dan seterusnya, semasa konvensyen memartabatkan perundangan syariah di Malaysia
pada 15 Julai 2024, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyatakan bahawa pindaan pada akta ini hendaklah dibuat dengan teliti supaya ia menjadi satu dokumen yang kukuh disepakati oleh semua negeri mufti ulama. Pengurusi Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Agama Islam Malaysia, dulu Yang Maha Mulia Sultan Perak pada 30 Julai 2024 telah bertitah supaya JAKIM memberikan taklimat mengenai cadangan pindaan kepada akta ini dalam mesyuarat agama Islam negeri-negeri bagi mendapatkan maklum balas dan pandangan Majlis Agama Islam negeri-negeri terlebih dahulu. Untuk makluman ahli yang berhormat, Jawatan Kuasa Khas mengkaji isu berkaitan dengan kompetensi Dewan Undangan Negeri untuk menggubal Undang-Undang Islam juga akan meneliti cadangan pindaan kepada akta ini dan laporan hasil kajian akan mengambil kira dalam menggubal pindaan kepada akta ini. Cadangan pindaan kepada akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah 1965 akan dibentangkan terlebih dahulu dalam mesyuarat Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam MKI dan Majlis Raja-Raja untuk diperkenankan sebelum dibentangkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri untuk persetujuan dasar sebelum dibentangkan di Parlimen. Pindaan kepada akta ini akan dibawa ke Parlimen bersama dengan suatu akta baru insya-Allah, iaitu bukan sahaja akta ini tetapi akta baru iaitu Rang Undang-Undang Mahkamah Syariah Wilayah-Wilayah Persekutuan dengan tujuan untuk memperkasa Mahkamah Syariah, dan kedua rang undang-undang tersebut akan dibentangkan di Parlimen setelah mendapat persetujuan Jemaah Menteri bagi memastikan hasrat untuk pemerkasaan Mahkamah Syariah dapat direalisasikan. Terima kasih. Soalan tambahan Yang Berhormat. Terima kasih Yang di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Soalan saya, apakah pendekatan dan usaha proaktif yang telah diambil oleh kerajaan untuk memberi penerangan yang jelas dan terperinci berkaitan dengan RUU 355 ini kepada masyarakat umum? Saya mengira langkah ini penting untuk mengelak daripada persepsi negatif, kerana RUU Mufti sebagai contoh ada pihak yang menentang secara langsung atau tindakan pihak yang cuba timbulkan keraguan tentang keperluan usaha dapat ditangkis sama sekali. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat atas soalan tambahan tersebut. Melihatkan kepada isu yang dibangkitkan, kita ambil maklum bahawa penerangan dan pencerahan itu mesti diberikan secara menyeluruh dan capai kepada segenap lapisan. Menurut kepada apa yang telah dilakukan, kita telah lakukan beberapa sisi penerangan dan boleh saya kongsikan juga, iaitu setelah kita menubuhkan Jawatan Kuasa Khas mengkaji Dewan Kompetensi Dewan Undangan Negeri menggubal Undang-Undang Islam, kita telah pun memberikan sesi libat urus yang menyeluruh. Ingin kita tekankan di sini bahawa bukan sahaja rang undang-undang Akta Bidang Kuasa Mahkamah Jenayah Syariah ini yang diberikan penerangan, tetapi keseluruhan aspek Mahkamah Syariah itu sendiri diberikan perhatian, termasuk juga pertindihan dan konflik bidang kuasa. Sebagai contoh, sesi libat urus yang menyuruh telah pun diberikan bersama dengan Majlis Agama Islam Negeri-Negeri, Badan Peguam Malaysia, Persatuan Peguam Syar'i, Persatuan Peguam Muslim Malaysia, termasuk juga badan-badan bukan kerajaan. Dan ingin saya tekankan juga bahawa di sini kita juga memberikan penerangan dan pencerahan kepada masyarakat, organisasi masyarakat sivil, termasuk juga NGO-NGO yang berkaitan. Terima kasih. Yang Berhormat Pulai. Terima kasih Timbalan Speaker. Saya menyambung sikit apa yang disebut oleh Pokok Sena tadi dari segi penerangan dan sebagainya. Polemik RUU 355 ini dah lama berlaku dan banyak masalah ada di sana. Saya nak satu soalan berkenaan dengan advokasi terhadap yang non-Muslim ini. Mungkin mereka juga nak melihat penerangan tentang RUU 355 ini. So, saya nak dapat penjelasan setakat mana advokasi itu telah dilaksanakan. Yang Berhormat Menteri.
Terima kasih Yang Berhormat atas soalan yang diberikan. Kita sememangnya mengambil perhatian bukan sahaja kepada orang Islam tetapi juga kefahaman oleh orang bukan Islam. Oleh itu, boleh ingin saya kongsikan di sini bahawa sesi lebar urus itu juga merangkumi orang bukan Islam. Dilaporkan dan direkodkan oleh Jawatan Kuasa Khas mengkaji kompetensi Dewan Undangan Negeri menggubal undang-undang Islam itu, bahawa telah ada sesi lebar urus bersama dengan badan bukan Islam seperti Christian Federation of Malaysia, National Evangelical Christians of Fellowship Malaysia, Persatuan Agama Taoism Malaysia, Sri Maha Mariamman Temple, Malaysia Hindu Sanggam, Unit Hayawal Agama Jabatan Premier Sarawak dan beberapa badan yang lain. Ini membuktikan bahawa kita mengambil kira bahawa untuk memberikan penerangan dan pencerahan itu ianya mesti bersifat inklusif dan ianya mesti merangkumi keseluruhan masyarakat, dan insya-Allah kita akan teruskan lagi sesi lebar urus ini agar semua memahami bahawa usaha ini bukan untuk politik tetapi usaha ini untuk memartabat dan mengangkat institusi perundangan dan kehakiman syariah di Malaysia. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Berikut kita ke soalan majlis, ke soalan yang ke nombor 5. Saya mempersilakan Puan Wong Suci Yang Berhormat keluar. Terima kasih Datuk Tuan Yang Dipertua. Soalan saya nombor 5. Yang Berhormat Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, silakan menjawab. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Peluang. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam NRES masih meneruskan usaha untuk mencapai kerangka kerja pelestarian plastik Malaysia 2021-2030 ataupun biasa dipanggil Malaysia Plastic Sustainability Roadmap MPSR. Walau bagaimanapun plan ini tergendala ataupun terjejas sedikit ekoran daripada pandemik COVID-19 yang mana kita lihat peningkatan penggunaan plastik, ekoran penghantaran ataupun pemesanan makanan dan juga kerisauan orang ramai tentang pandemik tersebut. Selain itu, penghapusan plastik sekali guna juga berdepan kekangan dari segi bidang kuasa yang buat masa ini masih lagi terpisah, iaitu antara Kerajaan Persekutuan dan ini terpisah dengan beberapa kementerian, juga dengan kerajaan negeri dan kerajaan tempatan. Kalau kita lihat charge pencemaran penggunaan beg plastik sekali guna, negeri-negeri yang telah memperkenalkannya ialah Pulau Pinang, Selangor, Wilayah Persekutuan, Perak, Kedah, Johor dan Perlis. Pada masa yang sama, kita juga melihat negeri-negeri seperti Negeri Sembilan yang telah menghapuskan terus penggunaan beg plastik sekali guna di premis tetap dan juga dibuat dalam hari-hari yang tertentu di Pulau Pinang dan juga di Dewan Bandaraya Kota Kinabalu. Di wilayah Persekutuan pula, penekanan diberi dengan penghapusan penggunaan plastik konvensional dan penggalakan penggunaan beg plastik biodegradasi. Usaha lain ialah juga untuk kita memastikan penggunaan bahan kita semula dalam pembuatan plastik manufacturing, melaksanakan extended producer responsibility di mana mereka yang mengeluarkan produk ada tanggungjawab terhadap bekas-bekas yang dikeluarkan, dan untuk makluman MPSR menyasarkan pelaksanaan kitaran plastik secara menyeluruh dengan menerapkan konsep ekonomi kitaran dalam rantaian pengurusan plastik. Kita juga menyasarkan bahawa ini memastikan plastik yang terhasil boleh dikita semula dan dapat mengurangkan janaan sisa plastik yang berakhir di tapak pelupusan sampah. Kami juga di NRES telah berbincang dengan adakan kerjasama dengan pihak SIRIM untuk eco-design, untuk membolehkan produk-produk ini lebih mesra alam sekitar dan mudah dikita semula. Pada masa yang sama, MPSR komplement Pelan Hala Tuju Malaysia ke arah sifar plastik sekali guna 2018-2030. Yang ini lebih fokus kepada plastik sekali guna yang bermasalah, tidak diperlukan dan boleh dielakkan. Problematic, unnecessary and avoidable single-use plastik. Jadi dengan ada senarai ini, kita dapat lihat plastik mana yang perlu dihapuskan ataupun phase out ataupun dikurangkan phasing down secara bersasar. Terima kasih.
Soalan tambahan Yang Berhormat Keluang. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada Menteri atas jawapan yang lengkap. Walau bagaimanapun saya ingin tahu bahawa sama ada kerajaan merancang untuk laksanakan skim deposit refund ke atas plastik tertentu, contohnya air botol yang kita boleh nampak di tepi jalan, di mana-mana tempat ataupun tempat pelancongan yang banyak diguna dan dibuang selepas guna sekali, iaitu plastik sekali guna sahaja. Dan sama ada kita akan laksanakan charge supaya mengurangkan kegunaan plastik segitu dan juga meningkatkan, menggalakkan orang ramai supaya mereka akan kutip, akan kumpul dan bawa balik untuk kitar semula. Terima kasih. Sememangnya botol minum plastik ini dia merupakan antara plastik yang kita guna dengan tempoh yang cukup sekejap. Ya, sebab tu kalau boleh kita guna alternatif yang lain. Tetapi sebab kita akan guna selepas itu terus benda tu dan dia tidak akan terurai sampai 500 tahun. Dan ia menjadi masalah dalam usaha pelu pusat. Maka sebab itu pada masa yang sama kita juga tahu ia masih lagi dilihat sebagai sesuatu yang convenient buat masa ini. Jadi kita memang melihat kepada usaha deposit return scheme. Ini banyak dibuat di banyak negara luar, termasuk misalnya saya ada kawan-kawan yang kalau mereka pergi ke acara sukan di Eropah, dia kata kalau kita letak saja botol plastik itu di tengah-tengah yang kosong, orang akan terus kutip sebab dia adalah wang. Tetapi di Malaysia buat masa ini, botol-botol ni nak recycle ni agak tidak semua tempat yang ada tempat untuk kita semula. Berbeza dengan misalnya surat khabar lama. Kalau dulu surat khabar lama tu orang tu akan datang ke kita untuk ambil. Jadi kalau kita letakkan deposit return scheme ataupun kita ada EPR, maka kita merasakan ia akan membantu meningkatkan kita semula. Contohnya yang boleh diperkenalkan ialah di kedai-kedai minyak. Sebab kalau di petrol station, selain daripada petrol, yang paling popular ialah botol air minuman itu. Ya, sebab itu kita ada perbincangan dengan mereka untuk diperkenalkan reverse vending machine yang sudah ada tetapi belum cukup meluas di negara kita. Jadi sememangnya buat masa ini ada dengan kita punya dasar dengan Kementerian Kewangan, ada insentif pelepasan cukai untuk industri dan organisasi yang menaja artificial intelligence reverse vending machine yang kita berharap ia mendapat dukungan lebih ramai. Yang Berhormat Menteri, saya tertarik kepada soalan Yang Berhormat Keluang. Pada minggu lepas, saya bersama Timbalan Menteri Kerja Raya telah ke Cameron Highland dan satu projek di mana plastik digunakan untuk buat tar. I think dengan inovasi baru ini, I think we can get a lot of things from this plastic punya issue. Itu pandangan saya lah. Ya. Terima kasih Yang Berhormat Tuan Yang Dipertua. Memang dalam kita punya Sustainable Plastic Roadmap dalam jangka masa yang timeline sebelum 2030 kita menyasarkan penggunaan bahan plastik yang sisa plastik ini untuk digunakan dalam bahan pembinaan. Ada dibuat di beberapa negara dan kita cuba melihat option itu juga supaya kita dapat mengatasi masalah ini dengan lebih berkesan. Baik, terima kasih. Disilakan Yang Berhormat Kapar. Terima kasih Timbalan Speaker. Seperti dimaklumi oleh Menteri, Pulau Ketam, nak pergi Pulau Ketam daripada Pelabuhan Kelang, jadi Pelabuhan Kelang termasuk Royal Club di sana penuh dengan plastik. So soalan saya kepada Menteri, apakah hasil 4 pusingan rundingan antarabangsa mengenai GPT atau Perjanjian Plastik Global di Jawatankuasa Rundingan Antara Kerajaan untuk membangunkan instrumen antarabangsa yang mengikat secara sah mengenai pencemaran plastik termasuk dalam alam sekitar marine. Dan satu lagi untuk normalisasi di peringkat mungkin B40 luar bandar dan sebagainya, adakah kerajaan juga bercadang supaya setiap pasar raya dipertanggungjawabkan menyediakan beg plastik jenis biodegradasi secara percuma
kepada pelanggan kelak. Maknanya mungkin kerajaan kena beri insentif kepada pasar raya nak bagi yang free ni. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Pertama sekali tentang soal Global Plastic Treaty, dia memang telah memasuki senarai rundingan yang akan berlangsung terakhir kalau ikut rancangannya di Busan hujung tahun ini. Dan ada beberapa perkara yang kita cuba perhalusi, yang mana sebab kita tahu dia ada dua aspek, iaitu macam sebagaimana plan-plan ataupun hala tuju yang kita ada. Pertama ialah ke arah sifar plastik sekali guna, dan kedua ialah plastik kelestarian industri plastik itu sendiri, sebab kita tahu bukan dalam semua aspek kita boleh elak daripada plastik. Di penggunaannya sangat meluas. Kedua, tentang soalan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat tentang insentif dan sebagainya, sebenarnya kita kena reflect balik penggunaan plastik kita ni meluas sekitar tahun 1960-an, 1970-an. Sebelum itu plastik sudah ada, tetapi ia lebih kepada untuk otomotif, untuk barang-barang elektrik dan sebagainya. Tetapi selepas pada waktu itu industri minyak ingin memperluaskan demand untuk barangan petrochemical, maka plastik digunakan secara menyeluruh. Jadi kalau dulu penggunaan mangkuk tingkat, penggunaan botol yang boleh dipakai berkali-kali adalah penggunaan biasa di kalangan generasi lama. Tetapi bila plastik ini dah jadi begitu meluas, sekarang kita dah tak boleh bayangkan hidup tanpa plastik. Jadi bagi saya fikir, saya mendengar tentang cadangan tersebut, dan memang sebenarnya kita lihat ada beberapa syarikat secara sukarela. Mereka mengamalkan dasar tidak lagi memberi beg plastik sekali guna. Ada yang memberikan beg yang boleh reusable, ada yang kata dia bayar RM2, it's for life. Kalau rosak boleh ganti semula. Dan itu bagi saya antara kreativiti yang ada di peringkat industri yang kita nak galakkan, dan memang akan ada tempoh untuk membiasakan semula. Macam saya ingat bila Selangor Pulau Pinang perkenalkan dulu charge pencemaran untuk beg plastik, ada some backlash, tetapi lama-lama orang dah biasa. Jadi kita akan melihat, dan sebagaimana saya kata, kita punya roadmap yang sedia ada ini. Kita kena tengok semula adakah kita perlu kerangka perundangan di peringkat federal dan sebagainya supaya dia dapat dilaksanakan secara lebih menyeluruh. Sebab sekarang dia bergantung secara voluntary di peringkat kerajaan tempatan dan juga di peringkat kerajaan negeri. Terima kasih. Saya jemput Dato' Suhaimi bin Nasir Libaran. Terima kasih Yang Ketua. Berjalan jauh ke tepi desa sehingga sebentar di hujung titik. Soalan nomor 6 ingin kutanya, mohon dijawab Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Untuk makluman Yang Berhormat dan Dewan Yang Mulia ini, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KOSKOP sentiasa komited dalam usaha untuk meningkatkan kemudahan infrastruktur bagi membantu peniaga-peniaga kecil di desa dan luar bandar di Sabah dan Sarawak. Pada tahun ini, Kementerian ataupun KOSKOP diperuntukkan RM20 juta bagi pelaksanaan projek premis tamu desa, termasuk RM1 juta daripadanya disalurkan kepada persatuan penjajah. Dalam hal ini, KOSKOP bersama-sama dengan Kerajaan Negeri Sabah dan Kerajaan Negeri Sarawak telah melaksanakan projek ataupun program tamu desa di Sabah Sarawak bermula tahun ini. Ianya melibatkan peruntukan berjumlah RM9 juta bagi pelaksanaan fasa 1 yang merangkumi kerja-kerja bina baru atau naik taraf sebanyak 36 tapak tamu desa di Sabah dan 13 tapak tamu desa di Sarawak. Bagi pelaksanaan fasa 1 ini, untuk makluman Yang Berhormat, terdapat satu projek tamu desa yang akan dinaik taraf di Sandakan, yaitu di Agrobazar Batu 32 Sandakan, di mana kerja-kerja pelaksanaan akan dimulakan dalam tempoh terdekat ini. KOSKOP juga telah mengenal pasti sebanyak 17 tapak tamu desa bagi pelaksanaan fasa 2 di Sabah, dan setakat ini 20 tapak tamu desa di Sarawak. Bagi Sabah, surat perlantikan sebagai pegawai penguasa projek telah diserahkan kepada pegawai daerah pada hari kemarin. Mengenai cadangan pelaksanaan projek tamu desa di
tamu Gum-Gum Batu 16 Sandakan, Poskop sedia mempertimbangkan cadangan projek ini untuk pelaksanaan pada tahun 2025. Permohonan projek ini yang berhormat boleh kemukakan secara bertulis kepada saya ataupun menerusi pejabat daerah bagi penyelarasan selanjutnya. Terima kasih. Libaran. Terima kasih. Ya, Tuan Yang di-Pertua, saya mengucapkan terima kasih terhadap penjelasan yang telah diberikan tadi. Untuk makluman, tamu Gum-Gum Batu 16 ini merupakan satu-satunya tamu yang terdapat di dalam kawasan Libaran. Telah banyak membantu bencana ekonomi setempat sejak tahun 60-an lagi. Saya juga mengucapkan terima kasih di atas usaha kerajaan dalam memberikan bantuan pembiayaan mikro untuk penjajah dan peniaga kecil MPPK 2.0 yang disediakan oleh Bank Rakyat dengan kadar keuntungan 0%. Saya ingin mencadangkan agar skim pembiayaan yang lain seperti pembangunan usahawan tamu oleh Tekun dan juga disediakan oleh AIM memberikan pinjaman kadar keuntungan yang sama, yaitu 0%. Dengan cara ini ia akan mendapat membantu penjajah dan peniaga kecil dalam merancangkan ekonomi setempat. Soalan tambahan saya, Datuk Yang Pertua, berapakah jumlah peruntukan yang telah disalurkan bagi pembangunan setiap tamu di Sabah yang telah diluluskan dan apakah kriteria dan yang diperlukan bagi pemilihan sebuah tamu untuk dibina baru atau dinaik tarapkan? Terima kasih. Terima kasih untuk makluman yang berhormat. Dari segi purata peruntukan itu adalah di antara 100.000 sehingga 300.000 ringgit bagi satu-satu projek naik taraf ataupun bina baru tamu desa di Sabah dan jumlah yang sama juga di Sarawak. Antara kriterianya pertama ianya haruslah tamu sedia ada, tamu komuniti sedia ada di luar bandar. Terutamanya. Yang kedua, isu tanah itu haruslah jelas. Artinya tamu itu tidak ada halangan dari segi kepenggunaannya. Bukan berada dalam reserve jalan misalnya. Kerana di Sabah, saya percaya barangkali di Sarawak juga, ada gerai-gerai tamu ini dibuat di siring jalan, di tepi jalan, dan itu ada halangan dari segi pemilikan tanah dengan jalan raya dan sebagainya. Begitu juga dengan potensi yang boleh dibina, artinya di berhampiran dengan kawasan-kawasan tumpuan penduduk. Di antara mukim-mukim yang besar, kalau boleh dipindahkan tamu itu, kita sedia mempertimbangkan itu untuk bina baru. Jadi kalau ada cadangan selain daripada yang disebut tadi oleh yang berhormat, saya dan kementerian sedia untuk mengambil perhatian. Dan saya hargai sokongan yang berhormat termasuk cadangan-cadangan berkaitan dengan skim-skim yang telah kita perkenalkan, dan saya anggap itu adalah satu penghargaan dan juga satu cadangan yang kita akan teliti. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Timbalan Pertua. Ya, Amanah Menteri, saya nak menyokong Libaran. Selain pada bantuan kemudahan infra sebagaimana dinyatakan tadi oleh Yang Berhormat, adakah pihak Kuskop juga ada perancangan untuk memperluaskan lagi skim pembiayaan makro secara bersasar, ya, secara bersasar, supaya faedahnya dapat dirasai oleh lebih ramai lagi usahawan-usahawan kecil dan penjaja-penjaja di tamu-tamu desa di kawasan luar bandar, terutamanya mungkin usahawan desa kraft ataupun inap desa kecil-kecilan di Sabah dan Sarawak. Terima kasih. Terima kasih, Tuan Ketua. Memang untuk makluman yang berhormat, memang perkara ini antara yang banyak dikemukakan dalam sisi-sisi libat urus kita, termasuk dengan penjajah dan peniaga kecil, dan saya anggap perkara yang sama disampaikan oleh yang berhormat ini adalah satu cadangan yang menyokong kepada pandangan yang telah disampaikan oleh usahawan-usahawan tamu desa, persatuan-persatuan penjajah. Dari segi rancangan itu, kita telah menyampaikan kepada Kementerian Kewangan keperluan inisiatif-inisiatif ini, dan mudah-mudahan besok
ada lagi berita baik yang akhirnya kita boleh terjemahkan di dalam inisiatif pada tahun hadapan. Ya, terima kasih di atas pandangan dan cadangan yang mengangkat keperluan ini dipanjangkan di tempat lain. Terima kasih. Datuk Wira Dr. Ku Abdul Rahman bin Ku Ismail Ku Pambasu. Puan Yang di-Pertua, soalan saya nombor 7. Terima kasih Datuk Timbalan Yang di-Pertua. Pelaksanaan National Artificial Intelligence Roadmap 2021-2025 dikendalikan oleh Tadbir Urus National Blockchain dan Artificial Intelligence Committee NBAIC. Terdapat lebih daripada 24 pelan tindakan dan sehingga suku ketiga tahun 2024, status pencapaian terkini adalah pada kadar 63%. Peningkatan keluaran dalam negeri kasar KDNK sebanyak 30% melalui penggunaan AI adalah unjuran awal oleh McKinsey pada tahun 2018. Peningkatan tersebut adalah unjuran KDNK dari tahun 2017 hingga 2030. Namun beberapa faktor global telah mempengaruhi perkembangan KDNK global dan Malaysia khususnya seperti pandemik COVID-19 dan konflik di Ukraine dan Timur Tengah. Laporan yang dikeluarkan oleh McKinsey pada bulan September 2024 menunjukkan pertumbuhan KDNK Malaysia pada suku kedua adalah sebanyak 5.9%. Ia adalah nilai tertinggi yang direkodkan sejak 2023. Walau begitu, agak sukar untuk menentukan sumbangan dari teknologi AI, memandangkan teknologi ini digunakan merentas sektor dan industri. Sebagai alternatif, Indeks Kesediaan AI Kerajaan atau Government AI Readiness Index yang dikeluarkan oleh Oxford Insight boleh dijadikan sebagai rujukan untuk melihat sejauh mana kesediaan kerajaan dalam penggunaan teknologi AI dalam negara. Pada tahun 2022, Malaysia berada di kedudukan ke-29 dan kedudukan negara meningkat pada ke tangga 23 pada tahun 2023. Peningkatan ini kesan daripada inisiatif-inisiatif berkaitan AI yang telah mula dilaksanakan secara berperingkat. Datuk Timbalan Yang di-Pertua, bagi soalan kedua yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Kubang Pasu, melihat kepada kepentingan dan manfaat HPC atau High Performance Computing serta trend perkembangan pendidikan yang bertunjangkan AI, mesti telah menubuhkan sebuah pasukan petugas yang dianggotai oleh wakil-wakil akademia dan MEMOS untuk meneroka satu plan pembangunan Malaysia HPC menerusi satu kaji selidik awal bagi memenuhi permintaan terhadap pengkomputeran berprestasi tinggi yang semakin meningkat. 14 April yang lalu merupakan tarikh akhir tinjauan menyeluruh yang dilaksanakan dalam fasa 1. Pasukan petugas ini telah menilai keperluan khusus HPC merentas sektor kerajaan, industri dan awam agar ianya sejajar dengan keutamaan negara. Pada fasa kedua yang sedang berjalan, tumpuan diberikan kepada analisis terperinci melalui kumpulan fokus, perpelancangan strategik dan reka bentuk HPC tempatan dengan tujuan mengenal pasti saiz dan keupayaan HPC yang optimum. Seterusnya, pasukan petugas ini akan menyediakan justifikasi kukuh berdasarkan bukti untuk keperluan berlanjauan masa depan termasuk pembiayaan rancangan Malaysia ke-13 bertujuan memastikan pelaburan disasarkan secara strategik untuk meningkatkan daya saing Malaysia dalam AI, penyelidikan dan inovasi. Terima kasih. Kubang Pasu. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri di atas jawapan tadi. Soalan tambahan saya ialah masa depan dan kejayaan negara dalam bidang sains dan teknologi. Teknologi semiconductors, chip termasuk AI amat bergantung kepada kesungguhan, keterlibatan dan kekuatan kita dalam research and development. Soalannya, apakah langkah yang diambil oleh kerajaan khususnya MOSTI dalam menjayakan agenda ini? Ini penting bagi negara untuk menjadi pencipta teknologi dan bukan setakat pengguna teknologi. Seterusnya, apakah langkah yang diambil oleh kerajaan untuk membangunkan bakat-bakat yang amat diperlukan
dalam pembangunan AI negara. Dan satu lagi ialah berhubung dengan keperluan AI yang amat penting, iaitu kita perlukan data center yang mencukupi dan chip AI keluaran NVIDIA yang mencukupi. Ini adalah cabaran terbesar. Apakah langkah kerajaan untuk menentukan perkara ini dapat kita tangani? Terima kasih. Terima kasih Datuk Yang Timbalan Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Kubang Pasuh atas soalan tambahan. Tadi ada saya sebut sedikit tentang unjuran laporan McKinsey pada tahun 2018. Kerajaan telah meletakkan sasaran kita sebanyak 3.5% GERD, iaitu Gross Expenditure Research and Development pada tahun 2030. Soalan dalam konteks negara berdasarkan laporan, nisbah perbelanjaan kasar Research and Development GERD terhadap KDNK adalah pada kadar 1%, iaitu 13.6 bilion ringgit Malaysia. Berdasarkan unjuran peningkatan perbelanjaan R&D kepada 3.5% daripada KDNK menjelang tahun 2030, anggaran perbelanjaan R&D yang diperlukan ialah 25.7 bilion ringgit Malaysia dari sektor awam dan 60.0 bilion ringgit dari sektor swasta berdasarkan nisbah sumbangan 30-70 sektor awam dan sektor swasta. Perbelanjaan ini diunjurkan untuk memenuhi keperluan ataupun sasaran GERD dan KDNK pada kadar yang ditetapkan bagi tempoh tersebut. Dalam hal ini, kerajaan kita tetap kekal komited untuk memperkukuhkan R&D, ekosistem R&D negara bagi merangsang inovasi dan kemajuan teknologi yang berterusan untuk pelaksanaan dasar sains teknologi dan inovasi negara DSTIN 2021-2030 termasuklah memperkasa Malaysia Science Endowment Fund atau MSE bagi membiayai aktiviti research RDICNE melalui mekanisme dana padanan atau grant padanan melalui sumber sektor swasta dari pelbagai sumber serta pembiayaan grant, insentif potongan cukai 2 kali bagi perbelanjaan R&D serta akses kepada teknologi terkini melalui pelbagai program yang dilaksanakan oleh kementerian. Dalam aspek pembangunan bakat pula, mesti terlibat dalam pembangunan bakat AI. Ia merupakan sebahagian daripada plan tindakan musti dengan kerjasama badan-badan profesional seperti Institute of Electrical and Electronic Engineering IEEE dan juga pihak industri seperti SIRIM. Di antara program tersebut ialah kursus Certified AI Accessor yang dianjurkan bersama IEEE dan SIRIM bertujuan untuk melahirkan penilai sistem AI yang bertuliah. Bagi tujuan pula kita persoalkan soal dana center yang sama ada mencukupi atau tidak. Sememangnya kerajaan melalui kementerian kita juga melihat kepada keperluan ini. Saya bagi pihak kementerian ingin menyatakan di sini bahawa usaha kita diteruskan untuk memastikan apa jugalah ekosistem yang perlu untuk menepati sasaran AI kita ini kita akan laksanakan. Terima kasih. Sungai Siput. Terima kasih Puan Speaker. Soalan tambahan saya kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri, adakah Malaysia mempunyai fasiliti HPC sama ada dimiliki kerajaan ataupun pihak industri maupun swasta? Terima kasih Datuk Timbalan Yang Dipertua. Terima kasih atas soalan tambahan Yang Berhormat Sungai Siput. Setakat ini di negara kita ada beberapa HPC seperti pertama Data Incentive Computing Center DICC Universiti Melaya, kedua Universiti Kebangsaan Malaysia, ketiga Institut Penyelidikan Matematik Universiti Pertanian Malaysia, keempat Institute of Oceanography dan Environment UMT, kelima Universiti Teknologi Petronas UTP, Monash University of Malaysia dan University of Nottingham Malaysia. Untuk makluman Yang Berhormat, seperti yang saya sebutkan di jawatan utama tadi, kita akan memastikan pelaburan HPC
akan dilaksanakan secara strategik untuk meningkatkan daya saing Malaysia dalam AI, penyelidikan dan inovasi. Terima kasih. Saya jemput Tuan Chow Kong Yew, Batu Kawan. Terima kasih Yang di-Pertua. Soalan nombor 8. Terima kasih Yang Berhormat Speaker, dan terima kasih kepada Yang Berhormat daripada Batu Kawan yang menanya soalan. Puan Yang di-Pertua, kajian semakan semula Akta Kanak-Kanak Papa 1977 dan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat pada bulan Jun 2024 telah selesai melaksanakan kajian semakan semula Akta Kanak-Kanak Papa 1977. Buat masa ini, KPWKM sedang meneliti hasil dapatan kajian yang akan diguna pakai sebagai asas kepada penstrukturan semula dan perincian mekanisme yang lebih holistik dalam mengendalikan isu gelandangan dan pengemesan agar kebajikan mereka dapat dilindungi dalam semua aspek. Secara dasarnya, hasil kajian ini meliputi cadangan-cadangan kepada kerajaan mengenai kandungan, pendekatan serta skop rang undang-undang ke arah inisiatif pengendalian isu gelandangan dan pengemesan secara menyeluruh, meliputi peranan agensi-agensi di peringkat kerajaan persekutuan, kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan. Kajian ini juga telah mengenal pasti peruntukan-peruntukan sedia ada di bawah Akta Orang-Orang Papa 1977 yang tidak relevan dan memerlukan pendekatan baru yang lebih praktikal dan sesuai dalam menenangi isu gelandangan dan pengemesan. Pihak kementerian sedang membuat tindakan persediaan untuk gerak kerja ke arah pengubalan rang undang-undang berkaitan gelandangan dan pengemesan bagi memastikan isu gelandangan ini dapat ditangani dengan lebih teratur. KPWKM melalui JKM ataupun Jabatan Kebajikan Masyarakat menjalankan tindakan menyelamatkan orang Papa berdasarkan peruntukan di bawah Seksyen 3 Akta Orang-Orang Papa 1977 Akta 183, dan JKM dengan kerjasama agensi pusat akan mengenal pasti orang Papa yang diselamat dan mengambil tindakan mengikut bidang kuasa agensi masing-masing. Tindakan bersepadu ini melibatkan PDRM, PBT, AADK, Jabatan Pendaftaran Negara, Jabatan Agama Islam dan Kementerian Kesihatan Malaysia. Pecahan bilangan orang Papa yang telah diselamat adalah 2,108 orang bagi tahun 2020, 1,528 orang tahun 2021, 1,280 tahun 2020, 2,080 orang tahun 2023 dan 1,256 orang sehingga Jun 2024. Data ini menunjukkan bahawa orang Papa yang diambil terdiri pada individu yang tidak mempunyai pekerjaan, pendapatan rendah, masalah kemiskinan, tiada tempat tinggal, dibuang keluarga, celaru mental dan masalah kesihatan lain, penagih dadah, bekas banduan dan lain-lain. Dan berdasarkan rekod JKM, terdapat pelbagai kategori orang Papa yang diambil dan jika orang Papa tersebut merupakan warga negara asing, termasuk parti, pemegang UNHCR, pesakit mental, berjangkit dan kronik, orang Papa ini akan dirujuk kepada agensi yang menguatkuasakan akta yang berkaitan seperti Jabatan Imigresen Malaysia, Kementerian Kesihatan Malaysia, Polis Diraja Malaysia, Agensi Anti Dadah Kebangsaan. Oleh yang demikian, pihak kementerian sekali lagi ingin menegaskan bahawa pengendalian isu gelandangan secara holistik hanya dapat dicapai dengan penglibatan dan kerjasama erat antara agensi-agensi kerajaan pusat, kerajaan negeri dan pertubuhan bukan kerajaan. Terima kasih. Batu Kawan. Terima kasih Yang di-Pertua. Soalan tambahan kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri. Di samping jawapan tadi, adakah kementerian akan memperkasakan agenda active aging demi memastikan kebajikan warga emas dapat dimartabatkan supaya mereka tidak dipinggirkan sama ada oleh keluarga ataupun masyarakat dan seterusnya menjadi gelandangan? Terima kasih di atas soalan yang diberikan. KPWKM
bantuan seperti bantuan warga emas,